Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke bahagian ketiga bagi topik pemasaran hasil pertanian kepada peserta bengkel keusahawanan peternakan udang galah anjuran Fakulti Industri Asas Tani. Jadi untuk bahagian ketiga kali ini, kita akan membicarakan mengenai P yang ketiga, iaitu price. Jadi P yang pertama iaitu pelanggan dan P yang kedua iaitu produk telah kita bincangkan. Jadi untuk kali ini P yang ketiga kita akan membincangkan mengenai price. Okay. Berbanding dengan ketiga-tiga P ataupun berbeza dengan P yang lain di mana ada 5 P, ya. Berbeza dengan 4 P yang lain, P yang ini, P ketiga price yang adalah satu-satunya P yang mendatangkan duit kepada kita. Okey, yang menentukan pendapatan, profit, keuntungan kepada kita. Yang lain, people, product, promotion, semua tu melibatkan cost. Ya. Sebagai contoh produk, pembangunan produk, kita perlu keluarkan cost. Promotion perlu keluarkan cost. Tetapi harga ni adalah yang paling penting kerana ialah satu-satunya P yang mendatangkan duit kepada kita. Jadi topik kali ini agak panjang. Okay, sebelum ni saya boleh buat sampai 10 hingga 15 minit. Jadi untuk kali ini saya rasa sedikit panjang daripada P yang kedua P yang sebelum ni. Kerana bagi saya kita perlu pergi dengan sedikit detail kerana topik ini adalah sangat penting. Ya. Jadi tuan-puan kena faham sebelum kita pergi lebih jauh, kena faham dulu apakah beza di antara harga dan nilai. Okay. So kadang-kadang orang melihat harga dan nilai sebagai benda yang sama. Tapi sebenarnya harga dan nilai ini adalah benda yang berbeza. Okay. Jadi kita perlu faham. Sebagai contoh, harga produk A berharga RM4. Tetapi bagi setengah individu, setengah pelanggan, dia melihat nilai produk itu. Nilai produk tu mungkin tidak setaraf, setanding harga RM4. Mungkin dikatakan produk ini bagi dia bernilai RM2 saja. Okay. Jadi harga adalah apa yang kita letak pada produk itu, tapi nilainya adalah satu persepsi. Okay, satu tanggapan. Bagaimana ia memberi kebaikan, bagaimana ia menyelesaikan masalah, memberi satu nilai tambah kepada pengguna. Itu adalah nilai. Okay, jadi harga dan nilai ni dia sebenarnya berkait rapat. Kalau kita boleh jaga nilai, kita boleh jaga harga. Tapi kalau kita naikkan harga tanpa menaikkan nilai, kita akan ada masalah. Okay, kalau dulu harga adalah menjadi satu faktor yang paling penting untuk pembelian. Okay, orang akan tengok harga. Tapi kini orang dah makin pandai, orang ramai yang dah belajar tinggi. Sekarang ada social media pula, dia dah terpengaruh dengan persekitaran, dengan perubahan dunia dan sebagainya. Jadi dia memiliki kefahaman yang berbeza. Pemikiran dia dah berubah. Okay. Dan sekarang bagi mereka, harga bukanlah satu-satunya benda yang paling penting. Nilai juga adalah satu-satu faktor yang menentukan sama ada produk kita boleh pergi jauh dalam pasaran ataupun tidak. Okay. Dan selain daripada P merupakan satu-satunya harga, P harga, price yang mendatangkan pendapatan kepada kita, profit, keuntungan. Yang lain semua perlu dibelanja. Yang lain melibatkan cost. Ya. Dan satu lagi, bila bercakap mengenai P price ini ataupun harga, dia fleksibel. Berbeza dengan P yang lain, ia tidak fleksibel, tidak boleh ditukar bila-bila masa. Tetapi harga boleh ditukar pada bila-bila masa yang kita rasa nak tukar. Okay. Kalau sebagai contoh produk, okay, mengambil masa yang sangat lama. Sebagai contoh, tuan-puan mengeluarkan udang galah. Okay. Jadi untuk menyediakan kolam udang galah, untuk faham macam mana mengeluarkan udang galah, mengambil masa yang lama. Jadi tidak boleh bangun pagi besok kata dah malas nak keluarkan udang galah, nak tukar produk, keluarkan ikan keli pula. Okay. Jadi tuan-puan tak boleh tukar produk dalam masa sekelip mata. Okay. Tuan-puan kena belajar balik, mungkin nak kena betulkan kolam itu tak sesuai untuk ikan keli, pengudaraan dia tak sesuai untuk ikan keli dan sebagainya, mengambil kos yang lain. Tapi harga, bila yang rasa tidak sesuai, kita rasa tak sesuai, kita boleh tukar bila-bila masa. Tetapi tukar harga ni sensitif, ya tuan-puan. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab itu saya sentiasa nasihatkan, nak turunkan harga lebih mudah daripada naikkan harga. Jadi kalau awal-awal tidak apa kalau kita letakkan harga yang tinggi, kerana kita boleh turunkan harga bila-bila masa. Tetapi kalau kita letakkan harga yang rendah dan rupa-rupanya tak cukup untuk cover cost kita dan nak naikkan harga, then akan jadi masalah. Ya.
Letakkan harga ini adalah satu benda yang paling penting, dan banyak syarikat di luar sana yang gagal untuk meletakkan harga yang tepat untuk produk kerana dia tak faham. Dia tidak faham apakah faktor-faktor dan cara-cara menentukan harga yang sesuai bagi produk. Okay? So, ada beberapa cara ataupun strategi harga yang ada yang boleh diguna pakai. Sebagai contoh yang saya nyatakan kat sini, ada harga yang berasaskan kos, harga berasaskan nilai, harga berasaskan persaingan. Tengok persaingan kita letak harga berapa, so mungkin kita nak bersaing dengan dia, kita gunakan harga yang lain. Harga tarahan, harga penembusan pasaran. Kalau kita nak masuk pasaran baru, macam manakah kita gunakan strategi harga untuk menembusi pasaran yang baru. Dan kadang-kadang kita juga boleh buat harga bekas produk ataupun bundle. Sebagai contoh, kalau beli produk A sekali dengan produk B, dapat harga sekian. Kalau beli produk ni satu je, harga dia sekian. Tapi kalau kita bundlekan dia, berkaskan dia dalam satu promosi, kita namakan dia sebagai bundling. Okay? Harga berkas produk. Okay. Tapi untuk bahagian ini saya akan menyentuh 3 saja, iaitu harga berasaskan kos, harga berasaskan nilai dan harga berasaskan persaingan. Kerana ketiga-tiga strategi ini adalah yang paling biasa digunakan untuk mana-mana industri sekalipun. Okay. Saya akan mulakan yang pertama dulu, iaitu harga berasaskan nilai. Okay. So seperti mana yang saya cakap di awal bahagian ini, nilai ni adalah satu benda yang berbeza daripada satu individu ke individu yang lain. Okay, sebagai contoh, saya melihat Apple. Okay, satu Apple yang sama, tetapi individu di sebelah saya mungkin melihat Apple itu dengan nilai yang berbeza. Tetapi saya melihat Apple itu dengan nilai yang berbeza. Setiap individu, cara dia memberikan nilai kepada satu produk itu adalah berbeza. Okay? So, setengah syarikat dia faham benda ni. Okay? Jadi dia menggunakan nilai sebagai panduan dia untuk menentukan harga. Okay. Beberapa industri yang biasa menggunakan harga berdasarkan nilai ni, sebagai contoh industri fashion yang menjual baju, menjual beg, menjual barang kemas, okay, ataupun kosmetik, teknologi, pelancongan dan sebagainya. So kita ambil satu contoh pelancongan. Okay. Bagi tuan-puan yang pernah naik kapal terbang, pernah beli tiket kapal terbang, dia tidak sama macam harga tiket bas. Ya. Tiket bas kita belilah sebulan awal ke, besok baru nak beli malam ni ke, harga dia tetap sama. Okay. Tetapi untuk tiket kapal terbang dia berbeza. Kalau hari raya boleh naik lah. Kalau tengok AirAsia tu sampai beribu-ribu ringgit, ya. Malaysia Airlines lagi lah beribu-ribu ringgit tiket. Tapi kalau waktu-waktu yang bukan cuti sekolah, waktu-waktu bukan cuti, ya, boleh sampai RM10 kadang-kadang, RM20, RM30 dah dapat. Tapi bila musim sekolah, musim cuti sekolah, merasalah satu tiket boleh sampai sehingga RM1,000. Kenapa boleh berbeza harga sedangkan kita masih membayar untuk jarak yang sama? Sebagai contoh, tiket daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru. Okay? Pada musim bukan cuti sekolah, kita boleh dapat dengan harga RM50. Tetapi tiba-tiba bila musim perayaan, kita terpaksa bayar sehingga RM500 untuk jarak yang sama daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru dan kerusi yang sama. Kerana kerana nilainya berbeza. Nilai kerusi itu ketika waktu tidak sibuk, waktu-waktu biasa, nilainya rendah kerana tidak ramai orang nak naik. Okay, tidak sibuk. Tetapi apabila sampai musim cuti sekolah, okay, musim hari raya, nilai dia tinggi. Kerana masa tu semua orang berpusu-pusu nak beli tiket kapal terbang nak balik kampung. Okay. Sama juga seperti kalau fashion, kalau ada perempuan kat sini yang suka membeli beg dan sebagainya, kan. Kadang-kadang kita tengok beg tu buruk, design dia tak cantik pun, ya. Tetapi boleh mencecah harga sehingga berpuluh-puluh ribu. Sehingga kan ada harga beg yang boleh mencecah sehingga harga dia sampai boleh beli 2 biji kereta Myvi. Okay, tapi kos untuk buat tu mungkinlah digunakan kulit, tapi kulit buaya tu pun taklah sampai berpuluh-puluh ribu ringgit untuk beg yang kecil. Kenapa? Kerana nilai orang melihat beg itu, jenama beg itu, okay, bentuk beg itu memberi satu nilai yang bila orang nampak dia, oh dia ada duit, oh dia ni kaya, oh hebatlah dia tu ada beg yang mahal macam tu. Itu nilai kepada dia. So dia sanggup membayar harga RM100,000 untuk sebuah beg. Tapi bagi kita yang bukan
pelanggan sasaran ni, kita akan tengok kenapa dia nak keluarkan beg ataupun nak beli beg sampai beratus-ratus ribu ringgit. Okay, kerana nilai itu adalah berbeza daripada satu individu ke individu yang lain. Sama juga seperti kopi, jika tuan puan masih ingat contoh yang saya gunakan, kopi Starbucks, satu gelas boleh sampai RM10 paling murah. Okay? Tetapi kalau kita pergi kedai-kedai yang biasa, boleh dapat RM2. Kenapa? Kerana nilai. Okay, bila letak logo tu kat situ, nilai. Okay, berbeza. Orang cakap, oh hebatlah dia. Okay, kaya lah dia. Banyak duit lah dia. Oh, dia ni memang bercita rasa tinggi lah dia. Okay. Itu adalah nilai yang orang itu sanggup bayar. Okay, jadi orang tengok dia, memberikan satu image prestige kepada dia. Itu adalah nilai yang dia sanggup bayar. Okay, jadi kalau dalam untuk kita ni sebagai pengeluar udang galah ini, contohnya untuk menambah nilai, sebagai contoh saya berikan, kita tambah nilai dengan siang dan bersihkan udang. Okay. Dia punya berat tu, kalau kita buang kepala dia atau kita buang kulit dia, berat dia berkurang. Tetapi kita boleh jual dengan harga yang lebih mahal daripada harga udang galah yang memang directly daripada kolam. Kenapa? Kerana kita telah menambah nilai di situ, iaitu kemudahan kepada pelanggan. Maksudnya bila dia beli udang galah kita, dia tak payah-payah susah-susah nak kotorkan tangan dia, nak busuk-busukkan tangan dia. Dia dah boleh ambil dan terus masukkan saja dalam periuk dan siap tom yum dia. Itu adalah nilai kemudahan bagi dia, keselesaan bagi dia. Itu adalah nilai yang dia sanggup bayar. Okay? So sekiranya kita nak memberikan harga kepada nilai, harga berdasarkan nilai, kita kena tahu berapakah nilai yang pelanggan sanggup bayar untuk tujuan itu. Ini dia complicated sikit lah, kerana kita perlu betul-betul faham customer kita, perlu faham pelanggan kita. Okay. So yang kedua ni yang paling biasa orang pakai. Okay. Kalau pergi kedai makan, inilah yang dia pakai. Okay. Kalau kita pergi produk hiliran, SME yang buat kepek, biasanya inilah yang dia pakai. Okay. Kalau kita pergi yang jual kopok leko, biasanya ini juga dia pakai. Harga berasaskan kos. Okay. So maksudnya dia hanya tambah margin, percentage, markup, berapa persen dia nak. Okay. So sebagai contoh, dibentuk oleh margin untung ataupun volume. Sebagai contoh, Mydin dengan Jaya Grocer. So Jaya Grocer ni adalah satu tempat membeli belah barang-barang dapur untuk orang kaya. Mydin adalah untuk orang kebanyakan lah, macam saya pergi Mydin beli barang-barang murah. Okay? Tapi kadang-kadang kita boleh dapati produk yang sama, jenama yang sama, saiz yang sama di Mydin, harga dia contoh katakan RM5. Tetapi bila kita pergi ke Jaya Grocer, tempat membeli belah barang-barang runcit yang berkelas tinggi ni, mungkin boleh sampai RM6, RM7. Kenapa? Kerana mereka menggunakan pendekatan yang berbeza. Mydin dia menggunakan pendekatan margin untung kecil tetapi volume tinggi. Okay, ramai orang beli, okay, so dia boleh cover sebab volume dia, kuantiti produk yang dia jual banyak. Jadi kalau dia untung sikit pun tak apa, kerana banyak dijual. Tapi Jaya Grocer, orang tahu dia harga mahal, jadi tak ramai yang datang beli, hanya setengah individu yang berpendapatan tinggi saja yang biasanya akan pergi ke Jaya Grocer ni. Jadi tak ramai yang pergi. Jadi dia perlu markup untung dia tinggi lah, margin untung dia besar, kerana dia perlu cover volume dia rendah. So dua syarikat yang sama menjual barang-barang dapur, tetapi pendekatan yang berbeza. Okay. So satu lagi yang kita nak kena faham adalah apakah itu yang dimasukkan dengan cost. Cost. Okay. Cost ni adalah cost tetap campur dengan cost berubah. Kos tetap dan kos berubah ni perbezaan dia hanyalah kepada pengeluaran di sini, bergantung kepada pengeluaran. Kos tetap tidak bergantung kepada pengeluaran, manakala kos berubah bergantung kepada pengeluaran. Maksudnya kalau kita keluarkan 1 tan udang galah setiap bulan, contohnya setiap bulan 1 tan, so kos tetap dia ini je lah, tak berubah. Okay, sewa tanah katakan berapa ratus ringgit sebulan atau berapa puluh ringgit sebulan. Kemudian gaji pekerja kita ada 2 orang, berapa ribu sebulan. Bil elektrik berapa ribu sebulan. Dan pinjaman bank sebagainya ada berapa ribu sebulan. Semuanya tetap. Tak kisah kita keluarkan 1 tan ke, kita keluarkan 10 tan ke, 3 tan ke, kos tetap ini tidak akan berubah. Okay. Tetapi untuk kos berubah ini, berubah, nama dia pun berubah, mengikut
kepada kapasiti pengeluaran kita. Kalau kita keluarkan banyak, kos meningkat. Kalau kita keluarkan sikit, kos berubahnya akan jadi sikit. Okay, sebagai contoh bahan mentah. Kalau kita keluarkan keropok lekor katakan. Okey, kalau kita keluarkan 1 kilo keropok lekor, jumlah tepung dia berapa? Tapi kalau kita keluarkan 10 kilo keropok lekor, takkan kita gunakan jumlah tepung yang sama. Mesti kita gunakan tepung yang banyak kan, berbeza untuk menampung 10 kilo keropok lekor. Jadi bahan mentah di situ pun berubah. Jadi untuk 10 kilo keropok lekor, pembungkusan dia juga berbeza. Kita tak boleh gunakan pembungkusan yang sama. Mungkin pembungkusan untuk 1 kilo kecil, jadi tak muat. Jadi kita gunakan pembungkusan yang besar pula, berbeza. Jadi kos pembungkusan untuk yang 10 kilo berbeza dengan kos pembungkusan untuk 1 kilo. Okay? Jadi kos ini merujuk kepada gabungan kedua-duanya, kos tetap dan kos berubah. Ini sangat penting. Sebagai pengusaha kita kena faham, kita kena sedar berapa kos kita. Okay, jangan ambil mudah. Okay? Setiap sen tu kita kena ambil. Kita kena ambil tahu, kita kena catat setiap sen yang kita belanjakan. Kerana ini adalah kos. Kebanyakan orang silap, dia buat silap kerana dia mengabaikan, dia tak faham kepentingan pengiraan kos ni. Okay, dia kata, oh, tak apalah, tak payahlah kira upah, aku buat ni ambil untung. Tak boleh, kita kena letakkan gaji, itu paling penting. Paling penting sekali lah gaji itu. Kebanyakan pengusaha ni dia tak letakkan gaji, dia tak kira gaji bila letak kos. Dia itu kesilapan yang selalu saya jumpa dan saya perhatikan. Okay. So, di sini saya akan tunjuk contoh bagaimana kita boleh markup harga. So, dalam jadual ni saya tunjukkan beberapa lah. Contohnya kos berubah RM10. Maksudnya kos makanan, kos ubat dan sebagainya RM10 untuk setiap 100 kilogram udang ya. Jadi kos tetap pula RM5,000. Ini saya tidak tahu, saya tak tahu betul ke tak, tapi saya sekadar letak untuk memudahkan kefahaman kita. Kos berubah dan kos tetap ni tuan-puan boleh terujuk kepada fasilitator, kepada Dr. Hasnita, kepada Encik Amiruddin. Tanya dia apakah kos, startup kos untuk keluarkan 100 kilogram udang. So maksudnya berapakah minimum size kolam. Jadi berapakah kos yang perlu dikeluarkan untuk saiz kolam itu, dan berapakah kos diperlukan untuk beli makanan, beli ubat dan sebagainya untuk jumlah itu, dan untuk saiz kolam itu berapakah anggaran kilogram udang yang kita boleh harvest. Jadi ini akan berubah lah ya. Ini saya letak 10, 5,000, 100 kilo ni sekadar contoh untuk membantu tuan-puan faham macam mana kita nak kira. Okay. So first kali, yang pertamanya sekali adalah kita kena kira macam mana cost per unit. Cost per unit maksudnya 1 kilo. 1 kilo udang kita berapa ringgit kos. Ini yang perlu kita faham sebelum kita tetapkan harga. Okay. So formula dia, cara nak kira dia adalah kos berubah campur dengan kos tetap dan bahagi dengan berapa banyak unit yang dihasilkan. So kalau kita tengok contoh kat sini yang saya gunakan, kos berubah adalah 10 ringgit. Okay, RM10, dan kos tetap dia adalah RM5,000. Jadi saya letak RM5,000 kat sini. Yang unit dihasilkan adalah 100 kilo. So sekiranya tuan-puan menggunakan satu saiz kolam ni, dan rupanya boleh keluarkan 1,000 kilo. Jadi tuan-puan tukarlah kat sini jadi 1,000. Bila letak 1,000 kilo, kos tetap ni dia akan meningkat. Okay, sudah pasti dia akan meningkat. Dia tak akan ada 5,000. Mungkin jadi 25,000. Mungkin ada 50,000. Saya tak tahu. Yang tu kena rujuk balik kepada facilitator. Jadi bila berubah di sini, maka di sini pun kita kena berubah. Okay, kos kat sini pun kena berubah bergantung kepada data maklumat yang tuan-puan dapat. Okay, yang tepat. Okay. Lepas tu sekiranya katakanlah daripada kos, kita kira dapat rupa-rupanya kos kita menghasilkan 1 kilogram udang galah adalah RM60. RM60 ni adalah kos sahaja. Okay, jadi bolehkah kita jual dengan RM60 ni? Boleh nak jual RM60, tapi rugilah. Kita tak dapat untung pun. Kita ni kiranya makan makan tidur, bangun tidur ni tak ada untung. Okay, dah balik modal aja macam tu dah sampai ke tua, itu saja. Jadi kita kena letaklah berapakah keuntungan margin yang kita nak. Katakan kita nak markup 20% sebagai contoh, kan, 20%. Jadi macam mana kita nak kira? Jadi formulanya adalah unit cost ni
Maksudnya yang ini berapa banyak kita hasilkan, berapa harga dia per kilo. Okey, kita kira dapat RM60, jadi letak RM60 kat sini. Kemudian 1 tolak dengan markup berapa kita nak. Okey, so 20%, 20 bagi 100 dapat 0.2. Jadi 1 tolak 0.2. Jadi 60 bahagi dengan 1 tolak 0.2, maka kita dapat RM75. Jadi harga jual untuk udang kita adalah RM75 sekilogram. Dan untung yang kita dapat adalah RM15. Okey, maksudnya RM75 tolak 60. Dapatlah kita untung bersih RM15. Okey, so ini adalah cara pengiraan untuk markup. Okey, markup harga. Bergantung. Kalau tuan-puan kata nak letak besar lagi, markup margin besar lagi, RM30, maka tukarlah kat sini 30 bagi 100, 0.3. Jadi 1 tolak 0.3. Kalau katakan 50%, jadi 1 bahagi 50 bahagi 100, jadi 0.5 ya, 50% di sini. Jadi 1 tolak 0.5. Jadi 60 bahagi dengan 1 tolak 0.5, berapa dapat? Kalau untuk industri makanan, saya kurang biasa dengan industri pertanian ya. Kalau industri makanan, margin yang biasa, markup yang biasa, yang patut, yang selesa kita letaklah lebih kurang 40 hingga 50%. Untuk restoran, untuk kafe, kedai-kedai makan ya. 30, 40, 50 tu adalah yang paling bagus lah. Kalau bila letak sampai 50 tu kira bagus sangat, terbaik. Tetapi minimum biasa 30 hingga 40, bergantung kepada kesesuaian. Jadi kalau dalam contoh ini kita letakkan 20%, kita dapat RM15 untung per kilo. Sekiranya kita punya harga jual adalah RM60. Jadi kita pun letaklah harga RM75. Jadi adakah automatically kita boleh gunakan RM75 ni? Tidak ya, kita kena ada beberapa benda lagi yang kita perlu lihat sebelum kita boleh membuat keputusan untuk menggunakan harga RM75 sebagai harga jual. Benda yang pertama kita tengok adalah pesaing kita. Yang kedua kita tengok adalah permintaan di situ. Jadi kalau kita jual RM75, selepas kita tengok, kita kira rupanya kita untuk dapatkan margin 20%, kita kena jual RM75. Kemudian kita pun pergi ke pasar-pasar, kita pergi ke kedai-kedai, tengok, kita risik-risik. Yang rupa-rupa ada orang jual udang galah ke kedai tu, tapi dia hanya jual RM60. Jadi kita tiba-tiba kita nak letak RM75. Macam mana tuan-puan? Adakah orang akan beli kita punya produk RM75 sedangkan dia boleh dapat produk yang sama dengan harga RM60? Jadi kita kena tengok, kita kena tentukan sesuai ke tak sesuai bila kita tengok harga pesaing. Dan permintaan pula. Okay? Permintaan juga salah satu faktor yang kita kena tengok sebelum kita tetapkan harga. Ada permintaan banyak ke sikit? Macam mana pelanggan di situ? Kalau sekiranya memang persaingan sangat sengit ya, kerana permintaan yang terlalu banyak, terlalu hebat permintaan, jadi mungkin kita boleh letakkan RM65 sebagai harga untuk memperkenalkan produk kita. Jadi dua perkara ini perlu kita tengok sebelum kita boleh buat keputusan. Walaupun kita dah kira RM75, tetapi apabila kita melihat harga pesaing dan juga permintaan, rupanya kita tak boleh letak RM75. Jadi kita kena tengoklah sama ada kita kena kurangkan harga jual, ataupun satu lagi kita boleh kurangkan harga kos. Kita kurangkan kos. Kalau kita rasa kos berubah ni mahal, cari cara macam mana kita boleh kurangkan kos. Kalau RM10 kita kurangkan kata RM5, boleh tak kita nak kurangkan RM5? Sebelum ni kita gunakan Artemia sebagai makanan udang dan katakan mahal. Cuba tanya Encik Amir, cuba tanya Dr. Hasnita, adakah kita boleh cari makanan alternatif udang yang sama kualitinya tapi harganya jauh lebih murah daripada Artemia? Kat situ boleh kurangkan kos di sini. Dan juga kos tetap. Kos tetap ni cari ada tak cara-cara lain yang kita boleh kurangkan lagi. Sebagai contoh, kita nak ambil upah orang korek kita punya kolam. Jangan pergi cari seorang aja supplier, kontraktor seorang. Pergilah cari tanya 2, 3, 4, 5 orang, 7 orang sekalipun kontraktor, dan dapatkan harga yang terbaik. So salah satu strategi perniagaan yang baik adalah kita tak bergantung kepada satu supplier sahaja, satu kontraktor sahaja. Kita cari banyak kontraktor, jadi kita ada banyak pilihan, kita boleh pilih harga yang terbaik. Sebab kos ini menentukan harga kita, tuan-puan. Kalau kita boleh kurangkan kos, maka harga ni kita boleh kurangkan.
Okey, ataupun kita boleh kurangkan kos, harga yang sama maka untung kita lebih. Jadi kita tak boleh nak tentukan harga pesaing. Okey, kita hanya boleh kawal kos kita, dalaman kita dan markup kita. Okey. Dan kenapa orang suka sangat gunakan strategi markup harga ni adalah disebabkan dia boleh menjamin bahawa kos itu lepas. Okay, kos tu lepas. Katakan ini kos kita berapa? RM60 sekilo. Dan bila kita letak harga RM75, maksudnya kos kita tu dah lepas lah, dah ditanggung lepas. Okay. Dan yang kedua, kurangkan persaingan harga. Maksudnya bukan orang letak harga sesuka hati, kerana itulah harga yang biasa market pakai, kerana kita juga melihat kepada harga persaing dan juga permintaan. Okay. Dan markup ini juga, strategi markup ini juga dilihat sebagai adil. Okay. Pelanggan biasanya akan tengok sebagai adil kepada pelanggan dan pengusaha, kerana kita dah berusaha, dah buat penat lelah kita, jadi kita letakkanlah markup sedikit untuk harga yang kita jual. Jadi inilah kebaikan kita menggunakan markup harga. Okay. So itu contoh pengiraan dan perkara-perkara yang perlu kita nilai sebelum kita come out dengan harga, sekiranya kita mahu menggunakan strategi markup ataupun harga berasaskan kos. Okay. Kemudian yang seterusnya, kita kena kira pula titik pulang modal. Kita dah melabur banyak ni, berpuluh-puluh ribu ringgit, dah beratus-ratus ribu ringgit ni ya. So kita nak tahu lah pula bilakah kita boleh pulang modal dan macam mana kita nak pulang modal, berapa banyak kita nak kena jual untuk pulangkan modal. Okay. Jadi di slide ini saya masih lagi menggunakan maklumat-maklumat yang sama. Kos berubah seletak RM10, kos tetap seletak RM5,000 dan unit yang dihasilkan ataupun udang galah yang dihasilkan adalah 100 kg setiap kali harvest. Okay. So lagi sekali saya cakap, dia punya maklumat ini mungkin berubah mengikut situasi tuan-puan ya. Jadi ini kos ni tidak sama dengan saya, tidak sama dengan tuan-tuan. Dia adalah unik bagi setiap individu. Kalau tuan boleh dapatkan kos hingga RM8 dan mungkin dia boleh dapatkan kos RM5, jadi pengiraan dia berbeza. Okay, jadi semua kena buat pengiraan sendiri, tak boleh tiru lah. Caranya boleh tiru, tapi nombor-nombor ni kena mengikut kepada kapasiti masing-masing. Alright. Okay, so formula ataupun cara untuk kita kira titik pulang modal ni adalah dengan cara kos tetap. Okay, kos tetap iaitu RM5,000 dalam contoh ini dibahagikan dengan harga yang tadi kita tolak iaitu RM75 dan tolak kos berubah iaitu RM10. Okay, so sebagai contoh satu, saya ada bagi 3 contoh. Okay, contoh pertama, kita gunakan RM75. Okay, kita markup 20%. So kita letak RM75 kat sini. Jadi kita perlu jual 77 kg untuk dapatkan modal. Untuk balik modal. Tak dapat untung lagi ni, balik modal saja baru 77 kg. Jadi sekiranya kita berjaya jual 100 kg, jadi 100 tolak 77 kg adalah 33 kg. Jadi 33 kg itu adalah untung bersih kita. Okay. Jadi sekiranya kita letak harga RM75 berdasarkan kos dan unit yang dihasilkan ini, maka kita perlu jual sebanyak 77 kilo baru kita balik modal. Okay. So contoh yang kedua, katakanlah kita katakan murah sangat lah 75, rupa-rupanya pesaing kita jual lah RM90. Okay, kita jual RM90. Jadi saya nak jual RM85, tak ada masalah. Bila kita letak harga RM85, maka kita hanya perlu jual 67 kg sahaja berbanding dengan 77 kg sekiranya kita jual dengan harga RM75. Okay. Dan kalau kita tengok market dan pesaing dan juga permintaan, rupa-rupanya kita boleh letak sampai RM100 sekilo. Okay. Dan ada orang yang sanggup membeli RM100 sekilogram udang galah kita, maka kita hanya perlu jual 56 kilo sahaja. Okay, 56 kilo sahaja untuk balik modal. Jadinya yang lagi lebih iaitu 44 kilo adalah untung bersih kita. Tuan-puan perhatikan kat sini ya, apabila kita makin meningkat kos yang harga kita jual, okay, makin meningkat harga kita jual, makin kurang kilogram, maksudnya makin cepatlah kita balik modal. Okay. So kalau makin banyak harga, makin sikit kilogram yang perlu kita jual, makin cepat bagi balik modal. Sekiranya kita jual RM100 dan kita hanya mampu jual 60 kg saja, tak apalah, yang penting kita dah balik modal. Okay, yang selebihnya itu kita usahakan. So bila kita dapat yang selebihnya 44 kg lagi, itu adalah untung bersih kita.
Okay. So kat sini saya bagi contoh satu jadual macam mana sekiranya kita menggunakan harga jual yang berbeza dan juga keuntungan yang berbeza. Okay. Sebagai contoh, kiranya kita jual RM50. Okay. Harga kita jual RM50 sekilo. Jadi kita perlukan 125 kilogram udang galah, barulah kita boleh balik modal. Okay. So bila kita tengok, kita letak harga RM50, ramai orang beli, 100 orang, kita rasakan 100 orang boleh beli. Jadi bila 100 orang boleh beli, kita dapat RM5,000. Okay. Hasil jualan kita RM5,000 kerana 50 kita darab dengan 100, kita dapat RM5,000. Tetapi apabila kita kira dengan kos kita pula, rupanya kos RM6,000, tetapi kita jual, kita dapat untung RM5,000. Memang ramai yang beli, 100 orang yang beli, tetapi rupa-rupanya rugi tuan-puan, rugi RM1,000. Okay. Kemudian kita naikkan pula harga, kita tengok kalau kita letak harga RM70, okay, dan kita hanya perlu jual sebanyak 83 kilogram untuk pulang modal. Dan rupa-rupanya ramai orang yang percaya dan suka untuk beli, 170 orang sanggup membeli dengan harga RM70. Okay. Jangan terkejut ya, kadang-kadang bila orang tengok harga rendah sangat, dia orang tak beli ya. Jadi jangan fikir harga rendah ramai beli, kerana kadang-kadang itu tidak semestinya menjamin jualan. Macam saya cakap tadi, value ataupun nilai itu yang menentukan jualan. Mungkin bila orang tengok, murahnya udang galah dia RM50, tak segar ni, suntik ubat ke apa, ni mesti siam punya ke apa. Okay. Jadi bila kita letak harga RM70 dan kita hanya perlu jual 83 kilogram dan ramai orang beli, 170 orang membeli, jadi pendapatan kita RM11,900. Okay, 170 orang beli dengan harga RM70, kita dapat pendapatan kita RM11,900. Dan kos kita untuk mengeluarkan 83 kilo adalah RM6,700. Jadi jumlah untung tolak dengan kos, maka kita dapat untung bersih kita adalah RM5,200. Lepas tu kita kata nak tambah lagi lah, jual lagi RM85 sekilo, tengok macam mana. Okay, bila kita nak tambah nilai RM85, maka orang dah start kurang beli dah. Mungkin dia kata, dah start mahal. Okay, start mahal, jadi kurang 40 orang beli. Okay, so harga jualan kita pun, keuntungan kita berkurang kat sini. Tetapi disebabkan kita hanya perlu jual tu 67 kilo, maka kos kita pun kurang kerana kita jual sikit. Okay. Tetapi bila kita tolak jumlah pendapatan, tolak dengan kos, kita hanya dapat 4,750. Kemudian sekiranya kita nak bereksperimen, nak try, saya saja nak try kan, 90, RM100. Dan kita lihat kat sini, semakin sikit lah kuantiti yang perlu kita jual untuk pulang modal. Tetapi jangkaan permintaan juga akan berkurang. Kerana mungkin orang akan mengatakan RM100 terlalu mahal. Jadi dalam populasi di situ, di kawasan itu, pelanggan hanya 50 orang saja yang mampu membayar ataupun berminat dan bersedia untuk membayar dengan harga RM100. Okay, jadi kita pun dapat jumlah pendapatan kita RM5,000, okay, dan RM7,200 sekiranya kita letak harga RM90. Dan kat sini, kalau kita letak harga RM100, kita jual RM56, tapi hanya 50 orang yang beli, maka kat sini kita rugi RM500. Okay, so yang terbaik kat sini adalah RM70. RM70 kerana paling ramai yang beli dan paling untung kat sini. Okay. Jadi tidak semestinya tuan-puan perlu menjual RM70. Okay. Ini adalah contoh. Jadi tuan-puan perlu balik rujuk semula kos masing-masing, kerana kos adalah berbeza mengikut individu. Okay. Tak boleh pukul rata semua sama, so semua duduk pakat-pakat nak jual RM70 kerana Cik Muhammad kata akan dapat untung RM5,200 dan akan ada 170 orang akan beli. Tidak semestinya. Ini hanyalah contoh untuk membuat pengiraan. Okay, untuk saya bantu tuan-puan faham bagaimana harga jual mempengaruhi kuantiti untuk pulang modal, mempengaruhi permintaan dan seterusnya mempengaruhi untung. Okay. Jadi kat sini yang paling baiknya adalah kita jual RM70 dan untuk mendapatkan untung sebanyak RM5,200. Okay. Yang terakhir adalah harga berasaskan persaingan. Harga berasaskan pesaing. Okay. Kerana kadang-kadang pelanggan kita sendiri pun, kita adalah pelanggan juga. Okay. Kita membeli belah juga. Kita pergi pasar, kita beli ikan, kita beli sayur, kita beli air, kita beli nasi lemak. Kita adalah pelanggan. Ya. Dan saya percaya semua orang akan fikir, kenapa perlu bayar lebih untuk mendapatkan produk yang sama? Kerana
Yang saya cakap tadi, nilai. Okay, value. Macam mana orang melihat nilai suatu produk itu berbeza. Sebagai contoh, syarikat A, dia menjual udang galah dengan harga RM50 per kilogram. Kemudian ada syarikat B, dia boleh menjual harga udang galah RM80 per kilogram. Jadi saya tak akan cakap bahawa syarikat A ini salah dan satu syarikat B ini salah, kerana masing-masing melihat nilai yang berbeza. Okey, melihat nilai yang berbeza, kita perlu tengok baliklah kepada sebagai contoh beberapa faktor yang kita perlu lihat adalah pasaran kita, pesaing kita, nilai yang kita bagi kepada pelanggan kita. Sebagai contoh, syarikat syarikat A ni, dia tidak ada pembungkusan yang menarik. Okey, dia tidak ada sijil MyGap, dia tiada label, jadi dia jual RM50. Tetapi syarikat B, dia pembungkusan dia nampak profesional, nampak menarik, okey, nampak mahal. Lepas tu dia ada sijil MyGap pula. Lepas tu dia ada pelabelan, dia ada tulis siapa daripada kilang, daripada kolam mana, okey, bilakah di-harvest, dituai. Okey, lepas tu bagi pula ada Facebook, ada Instagram. Jadi orang boleh contact, orang tahu, dia orang percaya dengan syarikat B berbanding dengan syarikat A. Jadi saya rasa tak percaya orang akan membayar RM80 per kilogram kerana faktor-faktor ini. Kerana faktor-faktor pembungkusan yang menarik, kerana faktor dia ada persejilan MyGap, orang percaya dan yakin dengan brand dia ni, dan kerana dia ada label yang menarik. Okay. Sebagai contoh, ketiga-tiga ini mampu menambah nilai kepada produk udang galah, walaupun hakikatnya bila kita letak udang galah A sebelah udang galah B sebelah kiri dan kanan, kita tengok semuanya rupanya sama. Tetapi nilai yang berbeza kita berikan. Jadi kita boleh letakkan harga yang berbeza. Jadi tuan-puan jangan terlalu tekankan pada harga. Tuan-puan perlu memberikan perhatian kepada nilai. Apakah nilai yang boleh saya tambah kepada produk saya ni? Kadang-kadang orang malas nak fikir. Dia nak fikir mengeluarkan udang galah saja. Yang tambah nilai tu tak payah. Aku nak jual macam ni aja, timbang kilo aja. So boleh, tak ada masalah. Tapi ini adalah harga yang boleh jual. Sekiranya pengusaha lain dia memberi usaha yang lebih, dia fikir, okay, dia datang ke UMK, jumpa pula pensyarah-pensyarah, tanya macam mana nak buat pembungkusan yang menarik. Dia pergi pula ke Fama ataupun Jabatan Pertanian ataupun perikanan, ya, dia tengok, dia tanya macam mana nak dapatkan persejilan MyGap untuk kolam dia. Lepas tu dia pergi pula, dia bayar sikit RM20, RM50 untuk design label yang cantik, logo yang cantik. Lepas tu dia buka pula IG, Instagram, dia buka pula Facebook, jadi orang boleh contact, orang boleh komen, menimbulkan rasa percaya. Okay, usaha itu menambah nilai kepada produk dia. Jadi dia boleh letak harga RM80 sekilo. Tidak ada masalah. Okay? Dan saya perhatikan secara peribadi, saya melihat satu produk yang sangat biasa kita jumpa, sandwich telur kan. Sandwich telur. Satu sandwich telur ni orang jual dengan harga RM1.5. Okay, satu kedai ni saya tengok jual harga RM1.5. Satu kedai lagi saya tengok dengan harga RM3. Okay? Produk telur yang sama, sandwich telur yang sama, tetapi ada orang yang sanggup membeli dan membayar RM3 kerana produk dia, sandwich produk syarikat B ni, dia dibungkuskan dalam bekas yang cantik. Jadi dia tak nampak penyek kan, nampak segar. Dia letak pula dalam peti sejuk, dia rasa bila orang makan tu rasa segar, berbanding dengan sandwich telur yang ada dibalutkan dengan plastik, ya, penyek-penyek, tak sejuk, panas, rasa suhu bilik. Okay? Jadi dia boleh letakkan harga sekali ganda dan orang sanggup membayar. Okay? Kerana dia faham pelanggan. Dia faham apakah pelanggan sanggup membayar untuk nilai itu. Okay? Itu pentingnya faham pelanggan dan faham market. Okay? Dan beberapa faktor penentuan harga lainnya juga adalah faktor dalaman juga faktor luaran. Faktor dalamannya objektif syarikat. Apa objektif syarikat kita? Okay? Apa tujuan syarikat kita? Adakah untuk mendapatkan untung? Bila dapatkan untung? Okay. Kalau kita katakan objektif syarikat adalah untuk dapatkan untung atau balik modal dalam tempoh 3 tahun. Jadi strategi harga kita kena berbeza supaya kita boleh mencapai objektif ataupun tujuan syarikat kita. Okay. Ataupun objektif syarikat kita ni dia tak nak untung sangat, saja suka-suka je untuk datang. Orang-orang datang belajar. Jadi dia tak begitu mengutamakan keuntungan. Jadi dia tidak perlu letak harga yang tinggi. Okay. Jadi penentuan harga dia berbeza dengan penentuan harga syarikat yang lain yang berorientasikan keuntungan. Okay. Dan satu lagi faktor dalaman adalah strategi pemasaran, iaitu place, price, promotion, product dan people.
Okay. Sebagai contoh, sekiranya strategi pemasaran dia P, place dia yang kita akan sentuh selepas ini. Okay, topik yang bahagian keempat, itu tempatnya. Sebagai contoh, dia tempatkan produk dia tu dijual di Bangi, di tempat orang kaya. Sudah tentu dia boleh letakkan harga yang tinggi. Okay. Dan sekiranya di tempat dia dijual ni, di tempat di kampung dan sebagainya, okay, orang dah biasa makan orang galah, mungkin dia boleh dia kena letakkan harga yang rendah. Okay, dia faktor penentuan harga ni bukan satu dimensi, dia bukan satu muka saja. Dia ada banyak muka, dia ada banyak kiri, kanan, atas, bawah, banyak faktor-faktor yang menentukan harga. Okey, sebab itulah banyak syarikat dia gagal menentukan harga yang baik kerana perkara-perkara ini yang perlu dia fikirkan. Okey, tujuan syarikat juga sebagai contoh objektifnya satu lagi, sekiranya dia nak memberi satu nilai brand syarikat, jenama syarikat yang eksklusif, satu jenama yang hebat. Okay? Maksudnya satu jenama bila orang tengok tu nampak mahal. Jadi kalau untuk menimbulkan rasa syarikat itu syarikat yang hebat, jadi dia tak boleh letak harga yang murah, dia kena letak harga yang mahal. Kerana kadang-kadang bila letak harga yang mahal, orang kata oh produk mahal mesti berkualiti, produk mahal ada kelas. Okay? Tapi tidak semua tempat, okay, merujuk pula pada P yang itu, place. Tidak semua tempat boleh menggunakan saja yang sama. Okay? Sama juga seperti promotion, macam mana kita nak promosikan produk kita, juga menentukan harga. Okay? Last sekali faktor pengeluaran, faktor luaran. Okay? Sekali kita letakkan harga RM75, RM80, RM90, kita perlu fikirkan juga bagaimana pemborong ataupun pesaing kita, peruncit, memberikan reaksi. Adakah dia boleh menerima harga RM85? Kerana kalau kita tolak kat dia, kita menolak melalui pemborong, jadi dia pun nak ambil untung juga, dia pun nak ada markup juga. Jadi kalau kita letak RM85, apa reaksi dia? Mungkin dia tidak akan suka kerana kalau dia letak RM80 dan harga pasaran RM9, dia hanya boleh ambil untung RM5. Adakah RM5 itu memadai untuk dia? Jadi ini juga kita perlu fikir, ya, faktor luaran. Seperti mana juga peruncit, kalau kita terus jual pada peruncit RM85 dan harga pasaran RM9, dia hanya boleh jual untung mungkin RM5. Kalau kita jual pada pemborong pun harga yang sama RM85, jadi adakah itu adil? Adakah diorang akan memberikan reaksi yang positif ataupun tidak? Jadi semua ini perlu kita ambil kira. Okay? Jadi harga ini adalah sangat penting. Okay? Sebagai kesimpulannya, yang pertama sekali bagi saya adalah penentuan kos. Penentuan kos adalah satu teka-teki yang tuan-puan perlu selesaikan terdahulunya. Pertama sekali adalah kos. Kena faham dan kena tahu kos. Kena korek semua kos. Jangan bagi diskaun kat kos. Okay? Kalau rasakan kos itu melibatkan elektrik, kira. Kalau itu melibatkan air, kira. Dan jangan lupa, masa kita kira kos, jangan lupa letak gaji untuk diri sendiri. Okay? Kita ni buat bisnes bukannya kita buat amal jariah. Kita buat bisnes untuk mendapatkan untung. Kenapa? Kita nak menyara hidup kita untuk mendapatkan gaji. Jadi kalau kita kira kos tidak memasukkan gaji, jadinya untuk apa kita buat bisnes? Untuk apa kita buat perniagaan? Lebih baiklah kita buat amal jariah sahaja. Ya? Okay. So sekian itu saja untuk faktor penentuan P yang ketiga, iaitu harga. Okay. So untuk P yang seterusnya, kita akan membicarakan mengenai P, place ataupun tempat. Okay, itu saja. Terima kasih semua tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di bahagian yang keempat. Okay.